Bismillahirrahmanirrahim. Saya saja memilih pokok kacang panjang ni, dan saya dah tunjuk sedikit video berkaitan kacang panjang ni. Kacang panjang ini adalah terdiri dari keluarga Leguminosae, jenis pokok memanjat. Ia merupakan 10 jenis sayur utama di Asia. Sebab tu kita denduk pada mata jeling sini kan. Tu saya kongsi tu teknik kan. Tu. You tak nampak kan apa saya tulis? Ingat saya baca sini kan? Tak ada. Apa yang saya nak cakap sini dah ada kat note saya tadi. Tapi nampak pro lah kan? Oh, dah MCE expert kan? Kalau paling baca ni penat abang. Tu kan? Semua tu ada kat sini saya tulis. So dia sayur ni berasal, tapi janganlah kita duduk baca macam ni pula kan? Kita gaya sikit kan? Biar ada ni kan? So dipercayai kacang panjang ni berasal daripada India dan banyak ditanam di negara yang beriklim tropika seperti Asia, Afrika Timur, Afrika Tengah, Belanda dan bahagian selatan Tenggara Cina. Nama tempatan, dia ada nama tempatan lagi lah selain pada namanya itu, ada juga panggil kacang belut dan juga kacang perut ayam. Okey. Kita tengok dari segi aspek komersial kacang panjang ni. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tanam, kita syorkan adalah berarti komersial KPI ke atau KP1. Skrin KP1 ke atau KPI. Dia punya variety dah. Sebabnya ialah dia menghasilkan hasil keluaran yang tinggi antara 15 hingga 20 metrik tan per hektar dan amat sesuai ditanam kerana ia tahan kepada keadaan kering dan hujan yang seimbang. Iklim yang sesuai untuk penanaman suhu adalah pada suhu 20 hingga 30 darjah Celsius dengan taburan hujan antara 38 hingga 168 mm sebulan taburan hujannya. Dan kacang panjang ini banyak ditanam di negeri Johor, Perak dan juga Kelantan. Okey, kita tengok pasaran. Sebenarnya yang saya ada video awal tadi, tengok dulu harga 12 sen je seikat. 12 sen kan? So isteri tu sanggup beli 2 ikat. Kenapakah dia beli 2 ikat? Apakah khasiatnya? Itu kan. Dia boleh mampu meningkatkan kebahagiaan rumah tangga dah. Itu detail tak bercerita lah kan. Khasiat antara kacang panjang ni sebenarnya. Sebab tu dia panjang, ada protein, ada apa. Dan sebenarnya bayangkan daripada 20 sen seikat, sekarang telah itu harga yang bulan Jun pada tahun ni, dia meningkat begitu banyak. Sehingga dah ada video tadi, sehingga RM15 hingga RM90 sekilo. Dan yang terbaru sekali adalah hampir RM12. RM12 lebih sekilo. So, untuk melihat pasaran, berkait pasaran, tuan-tuan boleh rujuk laman web Pharma di link tersebut. Di link saya sertakan. Patutnya saya boleh klik link show to the website Pharma dan di sana ada semua maklumat, terutama berkaitan dengan kacang panjang, bila di mana dia nak tanam, harga sebenar, bulan belaka. So nanti kita sebagai macam kita boleh analisa. Lepas tu kalau dapatlah masa kita ceramah nanti jadi ni, kita jadi ada online tu. Guna malah. Sebab orang tak tahu nak guna ni. Kurang-kurangnya kalau kita tak dapat macam saya lah, saya cerita saja. Tuan-tuan pergi ke laman web Pharma, pergi ke analisis harga, klik kat situ, semua dapat harga. Sebabkan banyak maklumat itu jarang digunakan pakai oleh petani. Sebab daripada sana ada graf, negeri mana nak tanam, bila masa nak tanam. So, tipnya yang saya dengar adalah, kita akan tanam kacang panjang ni bila harga dia menurun. Saat dia turun, kita tanam. Mereka orang kita ni menanam masa harga naik. Harga naik tanam. Bila harga naik, semua orang tanam. Jadi, hasil nanti, sebab kacang panjang atau hasil pertanian lain pun, bukan campak besok tu keluar hasil. Dia makan masa lama. Mereka orang akan tanam pada harga pasar tinggi. Bubuk tanam. Bila semua bubuk tanam, dia akan keluar serentak. 40 hari ke 70 hari, keluar serentak, jatuh jadi gelap apapun lambakan tu. So kita tengok data harga dekat laman web Pharma berkaitan dengan bahagian MID di analisa pasar. Okay. So harga, ni antara sebagai saya malam tadi lah. 3 hingga 6 Jun, RM15.90, ada juga RM13. Asal daripada zaman P. Ramlee dulu, 20 sen je sekat.
Mana dan permintaan tadi pun saya dah tunjukkan. Permintaan ni kita boleh permintaan ataupun konsumerisasi per kapita penggunaan kacang panjang ni dalam Malaysia. Tuan-tuan boleh rujuk di laman web DOSIM. Ada data di mana kita boleh agak memang ada bertambah. DOSIM yang mana saya back balik kat sini. Ni ada tulis kadar sehari, kadar pergantungan penggunaan per kapita. Makna kata tahun 2018 rakyat Malaysia makan 1.6 kilo kacang panjang setahun dan meningkat pada tahun 2019 purata rakyat Malaysia makan kacang panjang ini 1.7. Makna benda ni masih ada pasaran. Itu benda kita kena cerita, kita kena analisa kepada semua kita punya petani lah. Maknanya ada harapan tanam. Harga pun kalau kita tengok secara purata kacang panjang hijau harga ladang RM2.85, RM4.40, harga runcit RM6.30. Ini data harga pada tahun 2020. Pada tahun ni tengok hakikat sebenarnya pada tahun ni harga runcit pun dah meningkat dan sudah pasti harga di kebun pun akan meningkat lah. Okey. Ini kita lihat sedikit banyak kualiti. Perubahan gaya hidup dan kehendak pengguna masa kini meningkatkan cabaran kepada pengusaha hasil pertanian untuk mengeluarkan produk yang berkualiti dan mendapati kehendak pemasaran dan pelanggan. Dan ia perlu dibungkus dengan sempurna dan memenuhi tahap kualiti fizikal yang dikehendaki oleh pasaran. Dan ini untuk bila melibatkan pasaran, kita kena lihat dia bermula daripada ladang lagi. Dari ladang, pengendalian lepas tuai hingga ke peringkat pemasaran. Penuaian hasil kacang panjang inilah adalah bermula antara selepas daripada penuaian daripada peringkat awal penanaman sehingga bermula penuaian itu adalah pada 45 hingga 50 hari selepas ditanam. Dan waktu yang sesuai untuk kita tuai kacang panjang di waktu pagi lah supaya dapat dihantar ke pasar baru tidak mengalami kemerosotan dari segi akibat kecuk dan seumpamanya. Dan jika kita nak simpan kacang panjang ni, perlu kita simpan pada suhu 10 dan juga dengan kelembapan relatif 95%. Okey. Kualiti terbaik adalah kacang cukup matang, keadaan segar, bebas dan bebas dari sebarang kecacatan dan kerosakan fizikal lah. Okey. So kita lihat kualiti yang tidak memenuhi kehendak pasaran. So kualiti yang tidak memenuhi kehendak pasaran ini merangkumi kerosakan dan kecacatan. Ini antara contoh-contoh rosak lah. Dia bengkok-bengkok ni kan. Dia bengkok apa dia bengkok-bengkok lah sebelah sini. Dan tidak cukup matang, tidak segar, kotor dan ia terdapat kecacatan yang teruk. Rosak disebabkan oleh haiwan, rosak, penyakit dan kecederaan medikal yang boleh menjejaskan jangka hayat serta pemakan dan kualiti. Ini perlu kita tuan-tuan elak lah. Okay. Seterusnya, kualiti yang tidak dipenuhi oleh pasaran ini. Inilah gambaran-gambarannya. Antaranya, rosak disebabkan haiwan. Ada mostly nak tengok rosak ni ada tanda-tanda hitam di setiap kacang panjang itu yang akan menjejaskan penerimaan kacang panjang ini di supermarket lah ataupun di pasaran lah. Okey, indeks kita ada indeks kematangan. Masa 10 minit lagi. Okey. Tahap kematangan dia bagi kepada 3 indeks. Indeks 1, 2, 3 kan? Indeks 1 sebagaimana yang tuan-tuan boleh rujuk dalam nota yang saya edarkan. Nak mudah kita buat gambar ada simbolik kita buat dalam tangan. Kalau tangan kengkok ini mudah, kalau tangan ni kita tengok nanti. Nanti lain-lain tu boleh baca dalam nota dia diadakan lah. So indeks matang, indeks 2 lah. Ada seperti ini warna hijau dan indeks yang terlalu matang. Tengok macam tangan orang tua dah kuku tu kan. Kuku macam tu. Gambar tu. Sama dengan rujuk seperti di atas lah. And then untuk makluman tuan-tuan dan puan juga setiap hasil pertanian ini perlu mematuhi peraturan GPR lah. Yang mana setiap pertanian itu perlu di label dan grade yang perlu ada nama, alamat perniagaan seperti yang dipaparkan di slide dan setiap tu perlu ditulis lah maklumat dia iaitu grade,
premium, 1, 2 dan seterusnya pengesahan saiz. Pengesahan saiz ni kita ikut panjang, kaca panjang tadi. Panjang dari video itu mungkin dah grade L lah, panjang yang dah video tu kan. Okay. Dan akhirnya daripada size grade kita, apa yang kita perlu buat, nak kena kira dah, tuan-tuan akan bagi peruncit akan paparkan info ini di label-label di peringkat peruncitan lah, ataupun di bakul untuk jualan borong tersebut. Dan rujukan-rujukan ini juga, rujukan standard ni berapa untuk size lain tu, tuan-tuan boleh download di laman web Farman juga. Mana kita ada di sana panduan-panduan kualiti kaca panjang dan juga size lain. Download satu, di sana tuan-tuan boleh lihatlah. So seperti yang saya malam tadi, kaca panjang ni banyak khasiat dah, terutama untuk orang perempuan dan sebagainya. Saya rasa itu sajalah persembahan saya yang ringkas pada pagi ini.